Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini adalah fokus minggu depan. Kita mulakan dengan perkembangan terkini yang baru saja kami terima, di mana ini berkaitan dengan syarikat penerbangan negara iaitu Malaysia Airlines, di mana pada hari ini laporannya iaitu Rabu depan akan diadakan satu sesi pengundian untuk pemajak operasi pesawat Malaysia Airlines bagi menentukan kebolehan penstrukturan semula syarikat Malaysia Airlines tersebut. Dan sekiranya skim penstrukturan ini diluluskan oleh pemajak operasi pesawat ini, maka proses tersebut akan boleh dimulakan. Kerana penting untuk kita memahami proses ini, kerana apa yang dinyatakan pada hari ini, pemajak operasi pesawat Malaysia Airlines ini adalah merupakan sebahagian daripada 40 pemberi pinjaman yang mana Malaysia Airlines berhutang sebanyak 16 bilion ringgit secara keseluruhannya. Dan juga untuk Malaysia Airlines boleh meneruskan penstrukturan syarikat mereka, di mana ini merupakan langkah yang besar untuk Malaysia Airlines menstruktur dalam keadaan semasa. Penstrukturan ini hanya boleh dijalankan sekiranya mereka mendapat undian daripada pemajak operasi pesawat yang pada ketika ini memegang 75% kadar hutang oleh Malaysia Airlines sendiri. Dan juga di mana syarikat induk Malaysia Airlines iaitu Malaysia Aviation Group atau MAG mengesahkan tarikh mesyuarat tersebut yang dilaporkan oleh DH Weekly, dan juga mengatakan bahawa pemberi pinjaman akan melihat kepada sesi pengundian tersebut, di mana pada bulan lepas sebenarnya MAG berkata bahawa ia telah pun mendapat kebenaran mahkamah untuk meneruskan mesyuarat tersebut, dan hasilnya akan didengari pada 22 Februari nanti. Dan juga untuk mencapai penstrukturan ini, mereka memerlukan pengundian ini persetujuan antara pemberi pinjaman ini secara sekiranya pemberi pinjaman bersetuju untuk mereka melakukan skim penstrukturan ini bermakna Malaysia Airlines akan melakukan sekali lagi sesi ataupun siri penstrukturan dalam keadaan yang sukar, keadaan semasa. Kalau kita melihat sektor industri penerbangan semasa, bukan sahaja Malaysia Airlines, Air Asia sebagai contoh sudah pun melakukan sesi penstrukturan, dan juga pelbagai syarikat penerbangan dunia lain sudah pun melalui sesi penstrukturan. Namun bagi Malaysia Airlines, keadaan semasa mereka melihat untuk memujuk ataupun mendapatkan kebenaran pemberi pinjaman ini, antaranya iaitu pemajak operasi pesawat mereka, supaya melihat kembali ataupun menstruktur kembali skim hutang yang mereka tanggung pada ketika ini. Justru itu mereka memerlukan undian ini untuk mengesahkan kebolehan mereka menstrukturkan. Sekiranya ia ditolak, bermakna penstrukturan itu tidak boleh dijalankan. Perkara itu yang ingin dijelaskan, dan juga insya-Allah Isra Awani akan cuba mendapatkan pakar dan juga penganalisis pasaran untuk kita memahami apakah langkah seterusnya dan juga bagaimanakah bacaan kita sesulan dengan perkara ini. Baik, minggu silih berganti membawa cerita dan berita yang membuka perspektif baru. Nada orkestra dunia tercipta dengan jangkitan dan vaksin COVID-19, naik turun ekonomi, kecelaruan politik sehinggalah isu kecil dan besar masyarakat. Dalam hal ini pastinya ada irama yang terus menjadi fokus, menjadi tajuk utama dan menjadi urusan pendulu Malaysia dan dunia. Fokus ini memberi kita andaian apa yang berlaku minggu lalu kepada apa yang akan terjadi minggu depan. Saya Najib Arif dan ini adalah fokus minggu depan, tapi kita saksikan sedikit dahulu rangkuman tajuk utama sepanjang minggu lepas. Baik, ini mengenai calon-calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan juga sijil vokasional Malaysia SVM tahun 2020. Kementerian Pendidikan Malaysia maklumkan sesi persekolahan bersemuka bagi semua calon SPM dan SVM tahun 2020 akan berakhir pada 9 Februari ini. Ia sebagai memberi ruang kepada para pelajar berkenaan membuat persediaan kendiri sebelum peperiksaan bermula pada 22 Februari ini. Bagaimanapun, para pelajar yang tinggal di asrama sekolah, mereka perlu kekal berada di asrama.
Mereka yang ingin menyambut perayaan Tahun Baru Cina bersama-sama keluarga dibenarkan pulang selepas sesi persekolahan 9 Februari. Namun kebenaran itu tertakluk kepada arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berkuat kuasa. Perkara itu dimaklumkan dalam satu surat edaran Kementerian Pendidikan yang telah disahkan kesahihannya. Menurut surat berkenaan bertarikh 4 Februari, pelajar yang ingin kembali semula ke asrama selepas sambutan perayaan itu akan diasingkan selama 10 hari di asrama dan mereka akan mengambil peperiksaan di bilik khas dalam tempoh tersebut. Sekiranya murid ingin kekal berada di rumah, mereka dibenarkan untuk menduduki peperiksaan sebagai calon menumpang di pusat peperiksaan yang berhampiran. Ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan kepada pihak sekolah selewat-lewatnya pada 9 Februari sekiranya ingin menduduki peperiksaan sebagai calon menumpang di pusat peperiksaan berhampiran. Manakala pihak sekolah hendaklah memaklumkan perkara tersebut kepada sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri untuk tindakan lanjut. Ini bagi membolehkan urusan peperiksaan murid dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi mengulas lanjut, saya ingin bersama dengan Rektor UIAM iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak yang bersedia di talian Skype pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, 15 hari lagi sebelum SPM bermula dan juga arahan dikeluarkan bahawa sesi persekolahan bersemuka untuk calon SPM dan juga SPM ini ditamatkan pada 9 Februari ini dan diganti dengan ulang kaji Kendiri di rumah. Di mana keputusan sebegini bukan sahaja mungkin kita melihat memberi kesan kepada perancangan pelajar, sebaliknya mungkin keseluruhan ekosistem termasuk juga untuk guru, ibu bapa dan juga sistem pengangkutan persekolahan, van sekolah, bas sekolah dan sebagainya. Mungkin pandangan pertama Prof sendiri tentang pengumuman ini, Prof? Saya tumpang bersempatilah dengan pengumuman yang agak tergesa-gesa ini. Kerana dalam keadaan peperiksaan selalunya pelajar-pelajar kita dalam keadaan gundah gulana, tidak menentu di mana mereka hendak berada dalam persediaan mereka, dan pengumuman yang agak singkat begini mungkin tergencat bagi mereka, dan seperti mana yang dikatakan tadi, mereka-mereka yang terlibat termasuk juga ibu bapa. Namun dalam keadaan yang sekarang ini saya merasa juga bahawa keadaan untuk kita membuat satu keputusan yang muktamad dan tepat agak sukar. Jadi kadang-kadang kita terpaksa akurlah dalam keadaan yang ada sekarang ini, mengambil kira bahawa pelajar-pelajar sudah patutnya bersedia dengan peperiksaan, dengan apa saja yang akan datang, dan kemungkinan ini boleh mengurangkan apa yang saya katakan tadi, gundah gulana yang mereka hadapi. Kerana mereka sepatutnya tahu bilakah peperiksaan itu akan bermula dan apa juga keadaannya, mereka sepatutnya boleh menangani dalam konteks itu. Tapi kalau boleh dalam hal-hal ini, di dalam Kementerian Pendidikan Tinggi pun kita mengatakan kalau boleh jangan buat keputusan ataupun pengumuman yang tergesa-gesa seumpama ini, kalau boleh kita elakkan sejauh yang mungkin. Prof, adakah ini permasalahan komunikasi? Kerana kita kena faham, Kementerian Pendidikan ini ada banyak pemegang taruhnya, ibu bapa, pelajar berjuta di Malaysia ini. Adakah ini permasalahan komunikasi antara pihak-pihak berkepentingan ini, Prof? Ya, ini memang soal masalah komunikasi. Dalam pendidikan selalunya kita mengharapkan rujukan seluas yang mungkin. Ibu bapa, masyarakat umum, guru, pelajar dan stakeholdersnya begitu ramai. Jadi apa-apa saja perancangan yang perlu dipikirkan awal lagi supaya kita dapat membuat komunikasi sebaik mungkin dengan seramai yang mungkin untuk mengelakkan hal-hal yang tergesa seumpama ini. So, perancangan awal dalam hal ini mesti ada. Kalau sekurang-kurangnya bagi saya lah, kita sudah mengadakan alternatif yang tertentu bahawa kalau ini berlaku, apa dia yang boleh kita buat, ataupun dikatakan sekarang ini senario yang tertentu. Jadi kita tidak payah mengambil satu keputusan yang mengejutkan seumpama ini. Ya. So, perancangan awal ataupun perancangan yang lebih teratur, saya rasa adalah satu perkara yang perlu diamalkan dalam keadaan sekarang ini yang mungkin tidak akan berhenti, ya Najib. Mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun lagi, flip topic ini adalah satu soal yang perlu kita tangani secara profesional. Prof, PDPR sedia ada mungkin juga mencerminkan reality check tentang kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan kita. Ini adalah realiti. Mungkin apa bentuk penambahbaikan yang perlu segera dilakukan dan juga dalam aspek apa, Prof? Ini memang sudah kita teka sejak lama lagi. Kalau tidak ada PPPM, ini semua untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kita.
Tetapi dalam keadaan ini kita mendapat satu faktor yang kita tidak jangka, iaitu COVID-19. Dan COVID-19 seperti mana Encik Najib pun kata, memang menetapkan bahawa sistem kita tidak sempurna. Saya bukan kata lemah, sistem kita tidak sempurna. Tidak sempurna dari segi apa? Dari segi kesaksamaannya. Ini satu isu yang sudah lama kita ketengahkan. Ya. Jurang masih ada di antara bandar dengan luar bandar. Jurang masih ada dari segi apa yang dipanggil sebagai teknologi divide. Ya. Jurang masih ada dari segi sumber kemanusiaan. Ini semua perkara-perkara yang kita sudah tahu. Tetapi nampaknya seperti mana yang saya ungkapkan, kita tidak beria-ia lah untuk merapatkan jurang ini. Misalnya kalau kita ambil soal komputer, baru sekarang ini kita bercakap tentang bagaimana nak mengagih komputer dan sebagainya. Sedangkan ini perkara yang sepatutnya sudah dilakukan bertahun-tahun yang dulu. Jadi hal ini adalah hal yang amat mendukacitakan. Kerana kalau kita tidak sempurnakan sekarang, bila lagi kita nak sempurnakan. Dan ini kelemahan-kelemahan yang cukup nyata, yang boleh ditangani. Bukannya tidak ada penyelesaian, ada penyelesaian. Tetapi dia memerlukan political will, dia memerlukan kerja keserangkuman yang lebih meluas supaya apa saja yang kita dapati merencat, khususnya pelajar-pelajar luar bandar, kita dapat mengatasi dengan sebaik yang mungkin. Satu perkara yang Najib yang saya mungkin hendak tekankan bahawa adakah sistem pendidikan sekarang ini masih sesuai dalam konteks pembaharuan yang ada sekarang. Maknanya adakah sistem-sistem peperiksaan ini perlu dikekalkan dalam keadaan yang sudah mula berbeza. Kita ambil sebagai contoh sajalah, dalam ada COVID ini kita boleh batalkan peperiksaan. Maknanya peperiksaan itu tidaklah sepenting mana yang kita selalu cemukan kepada pelajar. Kalau sistem peperiksaan ini boleh diganti dengan sistem yang lain, apa salahnya? Dan banyak negara sudah pun melihat bagaimana sistem-sistem yang baru yang boleh diambil, tidak menggunakan peperiksaan 100% seperti mana yang kita hendak hadapi dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Bermakna melihat juga bagaimana untuk merombak keseluruhan sistem tersebut. Terima kasih Prof berbincangkan perkara tersebut bersama dengan kami pada jam ini. Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, iaitu Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, membincangkan tentang laporan yang kami sediakan, iaitu berkaitan dengan tarikh pembelajaran secara bersemuka untuk calon SPM 2020 dan juga SVM akan tamat 9 Februari. Nanti kami akan membawakan minggu depan bagaimanakah keadaannya untuk pelajar-pelajar ini sebelum mereka berdepan dengan dan juga menduduki sijil pelajaran Malaysia dan juga sijil vocational Malaysia. Kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Perkembangan COVID-19 akan terus menjadi tumpuan sepanjang minggu depan. Pertama, kita mungkin akan saksikan penerimaan vaksin lebih awal iaitu pada 19 Februari berbanding 26 Februari. Perkara itu disahkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba pada Jumaat yang berkata vaksin akan diterima seminggu lebih awal. Beliau berkata vaksin itu perlu diterima lebih awal bagi membolehkan suntikan awal diberikan kepada 7,000 individu yang akan bertugas memberikan vaksin. Selain itu, sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina juga, meskipun tidak dibenarkan aktiviti ziarah, namun SOP itu tetap perlu dibincangkan. Selain itu, Selangor juga mencatatkan kadar kebolehjangkitan semasa atau R0 COVID-19 harian tertinggi di negara ini, iaitu pada 1.13 setakat Jumaat. Untuk bincangkan lanjut, saya nak bersama dengan Dr. Koh Swee Keng, iaitu pakar dasar kesihatan awam yang bersedia pada ketika ini. Dr. Koh, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kita bercakap tentang soal kita akan menerima
penerima vaksin lebih awal. Itu disahkan oleh Menteri Kesihatan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa inilah yang kita tunggu dan sudah hampir? Bagaimana ini mungkin sedikit memberikan kelegaan kepada orang ramai setidaknya, Doktor? Najib, ini merupakan berita yang sangat baik dan merupakan hasil daripada kerja-kerja dan usaha kerajaan Malaysia berbulan-bulan yang lalu. Kerana proses untuk mendapatkan bekalan vaksin tersebut yang akan datang, mungkin akan datang dalam seminggu dua ni kan, perlu kerja dan usaha di sebalik tabir, behind the scenes ya, yang telah makan masa berbulan-bulan. Jadi kita harus ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana mereka mampu mendapatkan vaksin tersebut. Kita juga harus perhatikan bahawa banyak negara lain, walaupun adalah beberapa negara yang terkehadapan seperti Singapura yang telah pun memberikan vaksin kepada lebih 100,000 daripada penduduk mereka, tapi ada banyak lagi negara yang ketinggalan di belakang. Jadi Malaysia kita boleh anggapkan berjaya jugalah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, terutamanya negara yang kita boleh katakan sederhana ataupun middle income country. Sebab banyak bekalan vaksin ini telah pun diperolehi ataupun dibeli oleh negara-negara yang kaya seperti di benua Eropah, di negara Kanada dan sebagainya. Untuk sebagai satu contoh, negara Kanada telah pun membelikan vaksin ataupun memberi peruntukan untuk vaksin sebanyak 10 kali ganda jumlah penduduk mereka. Maka Malaysia sepatutnya bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan vaksin. Jadi ini merupakan satu berita yang baik. Apakah kesannya sekarang? Apakah impak dia kepada rakyat Malaysia buat masa sekarang? Ada beberapa impak. Impak yang pertama, proses untuk pemvaksinan tersebut haruslah melalui beberapa fasa. Jadi fasa yang pertama itu adalah untuk petugas kesihatan barisan hadapan dan juga untuk semua petugas barisan hadapan yang bukan kesihatan juga seperti polis, tentera dan sebagainya. Dan lepas itu kita akan beralih kepada fasa kedua ataupun fasa untuk memberikan vaksin kepada mereka yang warga emas ataupun ada pelbagai penyakit seperti kencing manis. Jadi negara Malaysia haruslah menukarkan fokus kita ataupun menukarkan emphasis ya, fokus kita, penekanan kita kepada beberapa langkah seperti pertama, keyakinan terhadap vaksin ataupun tahap keyakinan masyarakat untuk vaksin ini merupakan salah satu langkah yang harus diperhalusi kerajaan Malaysia, nombor satu. Nombor dua, cara untuk kita menghantar logistik vaksin tersebut untuk seluruh negara Malaysia. Jadi ujian ya ataupun testing yang kita buat untuk menghantar vaksin ke klinik kesihatan Pelaga dan juga di negeri Sarawak merupakan satu langkah yang sangat baik untuk memastikan bahawa vaksin tersebut boleh diedarkan dengan selamat. Dan nombor tiga, apa yang kita harus lakukan adalah untuk memastikan bahawa vaksin tersebut diagihkan dan diedarkan secara sama rata, adil dan saksama. Inilah tiga tugas untuk masyarakat Malaysia dan kerajaan Malaysia sekarang. Keyakinan untuk vaksin, pengedaran yang selamat untuk vaksin, dan nombor tiga, pengagihan yang adil dan saksama. Doktor, itu berkaitan dengan vaksin dan juga bagaimana untuk kita menyalurkan kepada orang ramai apabila kita terima kelak. Tetapi semalam juga disahkan iaitu untuk kadar kebolehjangkitan Selangor tertinggi 1.13 untuk nilai R0 diikuti oleh negeri Johor 1.12. Apakah maknanya untuk orang ramai memahami? Kita sudah pun menerangkan perkara ini sebelum ini, tapi untuk orang memahami bahawa angka ini mencerminkan betapa besarnya kadar kebolehjangkitan di kalangan masyarakat, terutamanya apabila mungkin orang ramai diberikan sedikit kelonggaran pasar malam dan sebagainya, orang ramai mungkin dengan angka-angka ini. Betul, Najib. Tak haruslah rakyat Malaysia dan masyarakat Malaysia lalai alpa cuai ya, kerana pandemik ini akan berada di dalam negara kita untuk mungkin 1, 3, 5 tahun yang akan datang. Jadi kita haruslah menyesuaikan diri dengan norma-norma baru. Kemudian kita ulas sedikit ya, apa itu R0? R0 itu sebenarnya merupakan satu kiraan yang menunjukkan kadar kebolehjangkitan virus. Kalau angka itu lebih daripada 1, maksud dia secara ringkas ya, seorang yang ada penyakit COVID akan mungkin akan menyebarkan penyakit tersebut kepada 1.1 orang. Ini merupakan kadar kebolehjangkitan di Selangor. Kalau boleh kita nak turunkan kadar kebolehjangkitan ataupun angka tersebut sekurang yang mungkin dekat dengan kosong. Kalau kita boleh sampai sifar, maksudnya tak ada penyebaran di dalam komuniti. Jadi kalau kita kupas lebih lanjut untuk R0 ni, sebenarnya R0 ni dia akan turun naik. Dia akan turun naik sebab dia bergantung pada jumlah kes yang kita cari dan tempoh masa apabila kita menilai ataupun membuat kiraan untuk R0 tersebut. Kalau kita kira sejak bulan Mac tahun 2020, maka R0 tu mungkin akan rendah. Tapi yang paling penting kita kira R0 tu untuk 14 hari ataupun 7 hari yang terkebelakang. Tak boleh kita membuat kiraan R0 untuk berbulan-bulan yang lepas ataupun setahun yang lepas. Ulasan saya yang ketiga berkenaan dengan R0 ni, Najib.
adalah untuk melihatkan satu set KPI ataupun satu set indikator penentu petunjuk ataupun angka untuk kita memahami tahap keterukan ataupun tahap keseriusan pandemik ini. Maksud saya, kita tak bolehlah bergantung sahaja pada jumlah kes harian ataupun R0 sahaja. Kita haruslah tengokkan angka-angka yang lain sebab pandemik ni sangat rumit, sangat kompleks. Jadi kalau dia sangat rumit dan sangat kompleks, kita tak boleh bergantung pada satu atau dua angka sahaja. Angka-angka yang lain yang penting seperti kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi yang disebabkan oleh mereka yang mempunyai penyakit COVID, jumlah ventilator ataupun alat bantuan pernafasan yang masih tinggal di negara Malaysia dan juga misalan dia berapa ramai anggota kesihatan yang mendapat penyakit COVID dan disebabkan itu mereka tidak boleh bekerja. Angka-angka tersebut apabila digabungkan dalam satu set akan memberi gambaran yang lebih tepat, lebih menyeluruh dan lebih holistik kita katakan untuk memahami satu pandemik yang sangat rumit. Daripada kesemua angka-angka itu, Dr. Koh, itu pentingnya untuk kita memahami juga SOP harian dan paling terdekat untuk perayaan Tahun Baru Cina. Kita sudah menetapkan bahawa perayaan itu hanya individu ataupun keluarga dalam satu rumah sahaja boleh meraihkan. Tapi perlu juga kita pesankan SOP ini, pematuhan kepada mereka semua ini. Apa yang mungkin boleh disampaikan oleh Dr. sendiri sempena dengan Tahun Baru Cina ini, pematuhan SOP? Pertama sekali, memang kita nak mengucapkan selamat raya Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut perayaan tersebut. Perayaan Tahun Baru Cina ni hanya merupakan perayaan yang terkini kita boleh anggapkan. Sebab sebelum ni kita ada perayaan Thaipusam yang mempunyai beberapa SOP untuk menjaga keselamatan dan kesihatan semua orang ya di Malaysia semasa mereka menjalankan upacara-upacara mereka. Tapi sebelum tu ada perayaan Christmas, sebelum tu ada perayaan Hari Raya Haji, sebelum tu ada perayaan Hari Gawai dan Pesta Menuai, sebelum tu ada Hari Raya Aidilfitri juga. Maksud saya, perayaan Tahun Baru Cina ini merupakan satu daripada pelbagai perayaan di negara Malaysia. Jadi apabila kita membuat SOP, kita tak haruslah membuat SOP yang bersifat reaktif. Oh, ada perayaan, kita buat SOP. Sebab pandemik ni bertahun-tahun. Kalau dia bertahun-tahun, perayaan Tahun Baru Cina bukan merupakan perayaan yang terakhir. Lagi 3 bulan kan, bulan 5 tahun ini, kita dah ada Hari Raya pula. Tak, janganlah kita macam tergesa-gesa ataupun terburu-buru tu dekat dengan Hari Raya tu, baru kita nak gubal SOP yang baru. Maksud saya, SOP untuk perayaan dan upacara kebudayaan dan sebagainya haruslah lebih senang diramal ataupun lebih senang untuk rakyat Malaysia memahami. Bukan sahaja untuk Tahun Baru Cina, tapi untuk semua perayaan-perayaan dan pelbagai agama, pelbagai budaya di negara Malaysia. Apabila kita berpegang pada prinsip tersebut bahawa kita tidak harus tergesa-gesa ataupun last minute lah, tak naklah pada saat terakhir baru kita nak gubal SOP, lebih senang untuk kita memahami SOP tersebut, untuk memberi pendidikan berkenaan dengan SOP tersebut dan memberi didikan dan juga komunikasi kepada rakyat Malaysia. Itulah maksud saya. Tapi untuk misalnya untuk Hari Raya Tahun Baru Cina yang berlangsung sekarang ni kan, prinsip yang kedua tu, SOP untuk apa-apa upacara kebudayaan ataupun sambutan kebudayaan ataupun keagamaan ini tidak harus bercanggah dengan SOP yang lain. Misalnya SOP yang pun diumumkan untuk Tahun Baru Cina tu, dia adalah sedikit bercanggah secara logiknya dengan SOP yang tiba-tiba membenarkan pasar malam dibuka ataupun membenarkan kedai gunting dibuka. Jadi ada percanggahan sedikit. Maka kalau SOP tersebut ada percanggahan, maka kadang-kadang tu kelirulah rakyat Malaysia. Jadi adalah merupakan tanggungjawab kerajaan Malaysia untuk menyediakan SOP yang jangka masa panjang, senang diramal ataupun senang dipahami dan senang untuk kita memberikan komunikasi kepada rakyat Malaysia. Dan nombor 3, haruslah menyeluruh dan kurangkan kalau boleh percanggahan yang sangat ketara. Dr. Koh, secara ringkasnya, adakah patut kita melihat seperti Australia yang melaksanakan pengumuman seperti perintah kawalan, lockdown mereka dan juga segala SOP diumumkan untuk jangka panjang? Sebagai contoh, perayaan setahun inilah SOP-nya, kemudian kita akan ubah menjadi semakin pendek sekiranya keadaan bertambah baik. Adakah perkara ini lebih mudah? Secara amnya, secara prinsip, akan menjadi lebih mudah sebab dia akan memberikan expectations management. Maksud saya, dia akan memberikan satu pemahaman untuk rakyat Malaysia supaya mereka telah pun menganggap bahawa untuk 1 tahun yang seterusnya,
kalau perayaan kita akan mesti kurangkan, ya. Tetapi kalau kita boleh longgarkan sedikit SOP untuk tahun yang akan datang, jadi kita akan memberikan satu bonus. Maksud saya perasaan dan pemikiran dan juga planning proses ataupun strategi untuk rakyat Malaysia membuat rancangan. Sebab nak merancang untuk buat perayaan ini pun susah juga kan. Jadi kita haruslah memberi peluang untuk rakyat Malaysia merancang dengan lebih senang. Saya suka dasar-dasar kerajaan yang memberikan peluang untuk rakyat Malaysia merancang. Sebenarnya rakyat Malaysia ni kita patuh dengan SOP dengan tahap yang lebih kurang tinggi juga. Apa yang kerajaan minta kita buat, kita rasa betulnya kita akan buat. Tetapi kalau kita diberi peluang untuk merancang, jadi kita akan lebih senang untuk mematuhi SOP-SOP tersebut. Itulah huraian saya, tetapi saya bersetuju dengan planning jangka masa panjang ataupun perancangan untuk jangka masa panjang seperti contoh negara Australia yang Najib kemukakan tadi. Okey, Dr. Kor, terima kasih kerana meluangkan masa berkongsi perkara tersebut. Dr. Kor Swee Keng, iaitu pakar dasar kesihatan awam, membincangkan keadaan 3 perkara iaitu penerimaan vaksin lebih awal disahkan oleh Kementerian ataupun Menteri Kesihatan sendiri dan juga kadar kebolehjakitan ataupun R0 yang tinggi di Selangor dan juga SOP berkaitan dengan bukan sahaja Tahun Baru Cina tapi setiap perayaan itu bagaimanakah perancangan untuk jangka panjang seharusnya diwujudkan supaya rakyat Malaysia boleh membuat perancangan mereka dalam bukan sahaja pematuhan SOP tetapi dalam kehidupan seharian mereka dan yang paling penting perniagaan juga boleh membuat perancangan mereka untuk melihat pelaburan mereka, mematuhi SOP dan sebagainya. Okey, itu saja fokus minggu depan. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa, segala maklumat terkini berkaitan COVID-19 dan perkembangan apa jua kami sediakan di laman web kami astroawan.com. Sekian saja. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.